إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kehebatan akhlak seseorang yang suka memaaf, tajuk yang saya ingin sampaikan pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin الذين ينفقون في سراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Artinya, dan segeralah kamu untuk mengerjakan amal soleh untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syurga seluas langit dan bumi. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu senang maupun di waktu susah, dan orang yang menahankan kemarahan dan memaafkan kesalahan orang. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang berbuat kebaikan. Suratul Al-Imran ayat ke-133 hingga 134. Ikhwani muslimin, khatib ingin berpesan kepada diri sendiri dan para jemaah sekalian, marilah kita sama-sama tingkatkan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus mengerjakan amalan-amalan kebaikan dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kita mampu mengubah diri menjadi seorang muslim yang berjaya di dunia dan di akhirat dengan sentiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa kita mencontohi setiap pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua sudut. Salah satu sudut yang perlu dicontohi daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah suka memberi maaf, kerana Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan dosa-dosa mereka akan terhapus. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Hud ayat ke-114. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan buruk. Timbul tanya dalam fikiran kita, mengapa orang yang bertakwa suka menahan marah dan suka memaaf orang?
dijanji Allah mendapat nikmat syurga dan diampunkan dosanya. Insahlah saudara jemaah sekalian, memberi maaf merupakan ajaran Islam yang sangat mulia. Hanya mereka yang bertakwa sajalah yang boleh menahan kemarahan dan memberi maaf kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari didapati akhlak buruk yang sering berlaku ketika kita bergaul dengan ahli keluarga, ketika kita bergaul dengan jiran tetangga, ketika kita bergaul dengan sahabat, pekerja dan ahli masyarakat. Ialah perbuatan yang tidak dapat kita menahan perasaan marah, tidak boleh maaf kesalahan orang. Ada yang bersumpah, aku tak akan mohon maaf dan memberi maaf kepada seseorang. Perasaan marah yang tidak dikawal membawa masalah yang manusia dalam masyarakat, seperti perbalahan dalam masyarakat, hilang perasaan kasih sayang di kalangan manusia, putus hubungan silaturrahim, penceraian suami isteri, penyebaran fitnah, bunuh dan membunuh dalam masyarakat. Ikhwani muslimin, setiap orang secaranya semula jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ada perasaan marah. Secara dasarnya Islam membenarkan seorang memarah orang lain dengan melakukan kesalahan dan membalaskan kejahatan. Bagaimanapun Allah membimbing hamba supaya lebih baik bersabar, lebih afdal memberi maaf kerana boleh mengelakkan perbuatan zalim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-40, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Artinya, dan balasan sesuatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka sesiapa yang memaafkan kejahatan orang dengan berbuat baik kepadanya, maka pahalanya tetap dijamin oleh Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melakukan kezaliman. Rasulullah telah menerang bahawa orang yang mampu menahan perasaan marah ketika saat orang lain melakukan kesalahan ke atas dirinya adalah orang yang hebat. Inilah kehebatan orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu allazi yamliku nafsahu indal ghadab." Maksudnya, orang yang kuat bukan yang banyak menghalangkan orang dengan kekuatannya, tetapi orang yang kuat sebenarnya ialah orang yang mampu menahan dirinya di saat marah kepada seseorang. Hadis riwayat oleh Bukhari. Sekali imbas lalu, orang yang suka memberi maaf kelihatan seperti orang yang lemah, tetapi sebenarnya dia mempunyai harga diri yang hebat. Mereka ini hebat kerana sikap pemaaf itu membuka jalan persatuan, perdamaian, mewujudkan perasaan kasih sayang dalam masyarakat, menghapuskan perasaan dendam, menghapuskan perasaan dengki, mengelakkan permusuhan dalam masyarakat. Inilah salah satu perbezaan yang terang di antara orang yang berakhlak mulia dengan mereka yang berakhlak buruk. Mereka yang berakhlak buruk akan membawa malapetaka dalam kehidupan masyarakat. Ikhwan muslimin, sejarah kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewajarnya menjadi panduan. Sebagai contoh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di Makkah, Rasulullah dan sahabatnya Zaid bin Harithah menjalankan usaha dakwah di daerah Taif. Penduduk di situ memarahi, mencaci dan mencenderakan baginda dengan batu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya bersabar, menahan perasaan marah, tidak mencaci penduduknya. Sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak marah, tetapi mengadu hal subhanallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cabaran berat yang dihadapi itu malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan perasaan sayang kepada masyarakat Taif. Baginda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya musuhnya dan cucu cicit penduduk Taif mendapat kebaikan, yaitu mendapat hidayah Islam dan mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, dan tidak mensyirikkan dengan sesuatu. Itulah cara bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi musuh-musuhnya. Inilah cara hidup Islam yang membawa rahmat kepada manusia di dunia. Ikhwani muslimin, Allah yang Maha Besar, yang memiliki kekayaan di dunia dan di akhirat. Allah bersifat Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la takhnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat ke-53. Insaflah saudara jemaah sekalian, sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, maka jadilah kita insan yang berakhlak mulia, menyayangi manusia, mampu menahan marah dan menjadi insan yang pemaaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kita lagi bahawa mereka yang bertabiat meneruskan permusuhan di antara satu sama lain, tidak bertegur dengan orang Islam melebihi tempoh 3 hari, maka amal solehnya tidak diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillul muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathatil layalin. Maksudnya, tidak halal bagi seseorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai penutup khutbah kali ini, sekali lagi khatib menyuruh saudara jemaah sekalian, marilah kita hayati satu lagi berita gembira bahawa mereka yang berakhlak mulia, akhlak baik, berpeluang untuk berada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Jabir bin Abdullah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Maksudnya, sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kamu sekalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kamu. Hadis riwayat oleh Tirmizi.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.